Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, jadi pada minggu yang kedua ni saya nak sharekan kepada semua pelajar ni berkaitan bab 1 iaitu pengenalan etika dan juga peradaban. Pengenalan etika dan peradaban. Iaitu kita akan cuba sentuh world view Islam, asas akhlak, asas etika, konsep peradaban dan yang kelima etika dan akhlak dalam peradaban. Iaitu dari segi kaitannya, kaitan etika akhlak dalam peradaban. Okey, worldview Islam iaitu pandangan alam tentang Islam. Okey, sudut pandang Islam. Okey, kalau kita dapat lihat gambar yang saya tunjukkan ni, iaitu gambar pantai, gambar pantai. Iaitu gambar ataupun pandangan yang mata kita lihat tu, tafsirannya bergantung kepada bagaimana akal kita berfikir. Tafsirannya bergantung bagaimana akal kita berfikir. Okey, kalau nelayan, kalau dapat lihat yang pertama, kalau nelayan lihat pantai, dia nampak ada sumber rezeki. Iaitu dengan ada sumber-sumber hasil laut, ikan dan sebagainya. Tetapi kalau yang kedua, kalau orang yang mengalami depression, contohnya kemurungan, ada masalah hidup, stres, tekanan. Jadi mereka akan melihat laut seolah-olahnya macam satu tempat yang sangat sesuai untuk membunuh diri. Itu jikalau orang yang mengalami kemurungan ataupun tekanan hidup yang sangat tinggi. Tetapi yang ketiga, kalau orang yang beriman, bagaimana cara pandangan dia terhadap alam ataupun pantai itu? Iaitu orang beriman tu dengan keimanannya tu, mereka akan lihat pantai itu suatu tempat yang sangat menyenangkan, memberikan ketenangan, bermaksud ada unsur ketenangan dalam jiwa. Iaitu dengan melihat bahawa pantai yang cantik ni pasti diciptakan oleh yang maha cantik. Okay, bagaimana yang maha cantik diciptakan yang sangat cantik. Jadi orang yang beriman akan lihat dari sudut keimanan. Jadi bagaimana ketiga-tiga jenis orang ini melihat sesuatu itu bergantung kepada cara pemikirannya dan juga cara ataupun apa yang berlaku di sekelilingnya atau pada dirinya. Dengan itu dia akan memberi kesan kepada cara berfikir, cara berfikir. Okay, kalau dapat lihat yang bawah tu, iaitu pemikiran, cara berfikir. Apa yang kita fikir itu akan membentuk kita punya sikap. Sikap kita tu rupanya terbentuk hasil daripada cara kita berfikir. Dan cara hidup kita juga terkesan daripada bentuk sikap kita dan juga cara kita berfikir. Jadi kalau kita berfikir yang positif sahaja, yang baik-baik, sukakan kebaikan, maka sikap kita pun akan ke arah kebaikan dan cara hidup kita, pilihan kehidupan kita pun insya-Allah ke arah perkara-perkara yang baik-baik sahaja. Tapi jikalau sebaliknya, maka sebaliknya lah yang akan kita dapat. Jadi kat sinilah kita dapat lihat sudut pandang Islam. Sudut pandang. Jadi bagaimana Islam memandang peradaban. Jadi kita nak belajar iaitu tentang peradaban tu, bagaimana Islam memandang. Okey, sebelum tu kita tengok dulu asal akhlak. Kita dah sentuh pada semasa lepas akhlak tu apa dia. Okey, semasa ni kita share lagi, kongsikan lagi. Iaitu akhlak dari sudut bahasanya, iaitu berasal daripada perkataan Arab khuluq yang bermaksud budi pekerti, budi pekerti perangai lah. Dari sudut istilah, iaitu akhlak tu merujuk pada tingkah laku, tutur kata, penampilan, imej diri berlandaskan kepada ajaran Islam. Jadi akhlak tu mestilah berasaskan kepada ajaran Islam. Jadi perkataan yang mencerminkan tingkah laku dan juga tutur kata, penampilan, imej diri itu rupanya dalam bahasa Arab ataupun dalam Islam ni dikatakan sebagai akhlak. Tetapi untuk non-Muslim ataupun mereka yang bukan beragama Islam, mereka ada istilah lain yang mencerminkan tentang perangai atau tingkah laku mereka, iaitu etika. Nanti kita akan sharekan. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi ni, Imam Ad-Darimi, iaitu orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Inna akmalal mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang mukmin yang paling baik, yang paling sempurna iman, orang yang akhlak paling baik. Jadi akhlak dan iman tu rupa-rupanya seiring, sama. Kalau akhlak baik, imannya tu berada dalam baik. Kalau akhlaknya tu macam ada masalah, maka imannya pun ada masalah. Jadi kalau kita lihat akhlak kita macam mana, kalau kita rasa akhlak kita macam okey, baik, insya-Allah iman kita pada waktu tu berada dalam keadaan yang baik. Jadi ciri-ciri akhlak tu apa dia? Akhlak tu baik buruknya Allah yang tetapkan, Allah yang nyatakan. Jadi kita sebagai orang Islam
mesti berakhlak dengan akhlak-akhlak yang Allah telah tetapkan, yang baiklah. Dan akhlak tu juga sifat spontan dalam diri, tanpa ada paksaan, dan ia telah pun menjadi tabiat. Contohnya, kalau akhlak kita dalam kelas, kita suka bermain pen, contoh kan, contoh-contoh yang melukis-lukis, itu akhlak lah. Maksudnya dia spontan. Kita tak paksa, tapi dia berlaku dengan spontan, telah pun menjadi tabiat. Itu akhlak. Itu juga pandangan yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Akhlak tu ialah suatu yang berlaku secara spontan, tanpa dipaksa, dan telah pun menjadi tabiat. Dan yang ketiga, istiqamah, buat selalu. Bermaksud akhlak tu ialah kalau kita renung-renung diri kita daripada bangun tidur sampai tidur, apa yang kita buat tu, istiqamah selalu buat tu, rupanya itu telah pun menjadi akhlak kita. Akhlak kita. Katakanlah lepas mandi, kita buat apa? Jadi perbuatan yang kerap tu, itu telah pun menjadi akhlak kita. Kalau kita nak makan, kita duduk je, contoh kita ambil pinggan, kita baca doa. Itu pun telah menjadi akhlak. Telah menjadi akhlak sebab ia ialah sifat spontan dalam diri. Okay, kemudian akhlak ni ada dua, mahmudah dan mazmumah. Semua sedia maklum. Akhlak yang baik dan akhlak yang keji. Jadi menurut pandangan Imam Al-Ghazali, ada beberapa asas yang mencerminkan akhlak mahmudah tu. Pertamanya ada unsur kebijaksanaan, ada unsur keberanian, ada unsur kebersihan jiwa, ada unsur keadilan. Jadi akhlak yang baik itu mencerminkan bijaksananya individu tersebut, ataupun beraninya individu tersebut, ataupun bersihnya jiwa, ataupun adilnya individu tersebut, yang bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Okey, etika pula. Okey, etika. Etika ni berasal daripada bahasa Inggeris, etik. Sebab tu etika ni berasal daripada bahasa Inggeris, etik. Sebab orang Inggeris atau orang Barat, mereka tiada istilah khas yang untuk mewakili sikap ataupun tingkah laku ataupun perangai manusia tu. Dalam Islam yang mencerminkan namanya akhlak. Tapi mereka menggunakan istilah etik ataupun dalam bahasa Melayu kita etika. Dan berasal juga daripada bahasa Greek, iaitu ethos ataupun Yunani lah. Yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Menurut Dewan Bahasa Pustaka, etika itu ialah prinsip moral, perundangan, akhlak, adat, sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seorang individu atau satu kumpulan manusia. Bagaimana kita nak mengenali etika ni? Apa ciri-ciri dia? Cirinya yang pertama, rupanya etika ni ialah berasal daripada manusia. Jadi manusia yang menilai baik buruknya etika tu. Kalau akhlak tadi Allah yang tetapkan penilaiannya, tapi etika ni manusia. Yang kedua, etika ni melibatkan tindakan memikirkan, tindakan yang memikirkan dan mempertimbangkan mengenai baik dan buruk satu perkara. Kalau akhlak tadi berlaku secara spontan, tapi etika ni dia berlaku dengan sebab kita memikirkan. Contohnya, kita nak duduk makan di satu majlis perkahwinan yang dihadiri oleh ramai-ramai orang penting kan, contoh VIP. Jadi kita pun kena fikir, kita nak buat apa. Risau takut kita punya tindakan itu tidak menepati apa yang sepatutnya kena buat. Jadi kita fikir, jadi ada etika dia. Jadi pergerakan kita berasaskan pemikiran tadi tu namanya etika. Dan etika ni dia berubah mengikut masa, tempat dan budaya. Contohnya etika pemakaian. Di tempat lain etikanya lain, di tempat lain etikanya lain. Di rumah etika pemakaian kita lain, di tempat rasmi, di universiti lain pula. Kemudian etika pemakanan dan lain-lain. Ini etika. Okey, jadi apa asas-asas yang ada dalam etika barat? Ada 5 prinsip ataupun asas yang dikatakan dinyatakan oleh etika barat. Yang pertama, etika barat tu prinsipnya ialah prinsip nilai hidup manusia. Jadi apa yang manusia perlukan dalam hidup, maka etika barat ni memikirkan prinsip-prinsip yang sesuai supaya manusia itu dapat hidup dengan lebih baik. Kemudian prinsip kebaikan, adanya baik dan buruk mengikut penilaian akal manusia lah. Kemudian prinsip keadilan atau sama menurut akal manusia juga. Prinsip kejujuran menurut akal manusia juga. Prinsip kebebasan individu menurut akal manusia juga. Jadi sebab etika barat ni berdasarkan pada manusia, akal manusia, maka semuanya bertitik tolak daripada cara manusia itu berfikir tentang etika. Ini dinyatakan prinsip nilai hidup manusia. Ini saya pergi cepat . Okay, kemudian prinsip kebaikan dan keburukan, adanya unsur penegasan untuk kita berbuat baik dan betul dan mengelak dari melakukan sesuatu yang buruk dan yang salah. Itu kebaikan lah.
Kemudian adanya prinsip keadilan atau saksama, prinsip kejujuran, kemudian prinsip kebebasan individu. Iaitu setiap individu mempunyai keinginan, kebolehan, keperluan, kemampuan yang berbeza-beza dan mereka bebas untuk memilih cara hidup. Tujuan-tujuan tersebut tidak sehingga mengganggu dan menyusahkan kehidupan orang lain. Jadi konsep bebas. Semua sedia maklum. Bebas maksudnya suka hati nak buat apa pun boleh tanpa ada sekatan. Tetapi kita dalam Islam, Islam telah menghadkan kebebasan manusia ataupun Muslim. Tidak semua kita boleh buat, tetapi kita boleh buat andai katanya kita telah ditetapkan memasuki syurga. Selepas kematian ni dalam syurga, buatlah apa nak buat. Tiada had, malah diizinkan melakukan perkara yang haram pada asalnya ketika hidup di dunia. Okey, apa beza di antara etika dan akhlak? Etika tu kita maklum, sedia maklum, dia buruk baik tu daripada manusia punya penilaian. Akhlak baik buruk tu daripada Allah. Contoh etika, etika pemakaian, yang saya nyatakan tadi. Lain tempat, lain etika dia. Tapi dalam Islam, akhlak berpakaian ada mestilah yang pertamanya mematuhi hukum syarak ataupun patuh syarak lah. Patuh syarak, iaitu perlulah menutup aurat. Menutup aurat. Etika pemakanan, etika integriti, etika berkomunikasi, ini contoh-contoh etika. Dalam Islam pula akhlaknya, kalau makanan tu bukan hanya setakat cara nak makan bagaimana akhlaknya, tetapi makanan tu sendiri perlulah dipastikan ianya halal dan baik. Halalan thayyibah. Halal lagi baik. Bukan setakat halal tapi bermanfaat untuk badan kita. Kemudian amanah, kalimah thayyibah. Okey, apa konsep peradaban? Kita dah tahu akhlak tu apa, etika tu apa. Kemudian kita nak pergi peradaban. Apa yang dikatakan peradaban? Sebab peradaban ni isu utama ataupun topik utama dalam kita punya kursus ni. Okey, jadi ada tiga pandangan. Tiga pandangan yang kita dapat lihat di sini yang mengatakan berkaitan peradaban. Tapi dalam bahasa lain, istilah lain menggunakan istilah tamadun. Tamadun, peradaban mempunyai maksud yang sama lah. Jadi Asy-Syahid Said Qutb telah memberikan maksud tamadun Islam tu sebagai segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh masyarakat. Semua bentuk kemajuan yang masyarakat hasilkan, itulah tamadun Islam. Mencakupi sistem sosialnya, pemerintahan, politik, ekonomi, kebudayaan, tapi dengan syarat semuanya mestilah berasaskan nilai-nilai Islam. Maju dan terikat dengan syariat Islam. Kemudian Malik bin Nabi juga memberi maksud dia tamadun itu ialah hasil daripada gabungan tiga komponen utama, iaitu manusia, tanah dan masa. Manusia menggunakan tanah dengan optimum, menggunakan masa dengan optimum yang sebaik-baiknya, maka terhasillah tamadun. Dan bergantung kepada satu kekuatan, iaitu agama. Bermaksud pandangan satu dan pandangan dua ni ada berkaitan agama. Juga yang ketiga, Abu Bakar Hamzah juga mengatakan tamadun sebagai sesuatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia berlandaskan agama. Jadi ketiga-tiga pandangan ni mengatakan tamadun Islam tu mestilah punca utama dia agama. Mesti berlandaskan kepada agama. Kerana agama itu the way of life. Cara jalan kita menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Kalau lihat ni ada 5 istilah. Kesemua 5 istilah ni menggambarkan tentang peradaban. Tentang peradaban. 4 daripada bahasa Arab, 1 daripada bahasa Inggeris. Iaitu hadrah ataupun hadarah. Ataupun kalau sebelum ni kalau pernah dengar satu gagasan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri sekarang Datuk Tun Abdullah Ahmad Badawi, dia menggagaskan satu pemikiran Islam hadari, kan? Islam hadari. Hadarah, samalah hadari, hadarah, iaitu merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan perilaku kehidupan yang tinggi. Jadi hadarah itu ialah merujuk kepada perbuatan duduk di bandar. Umran merujuk kepada maksud pembangunan dan kuantiti penduduk hasil daripada kewujudan tamadun. Kalau hadarah tadi fokusnya pada perbuatan duduk di bandar, umran pula merujuk kepada pembangunannya, pembangunan di bandar tadi. Kemudian madaniyah merujuk kepada kota atau bandar yang merupakan asas dan tempat perkembangan suatu tamadun. Madinah dalam bahasa Arab bermaksud bandar. Jadi madaniyah bermaksud kota atau bandar yang merupakan asas dan tempat perkembangan suatu tamadun.
Kemudian tamadun berasal daripada perkataan ad-din, agama. Bagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Al-Atas, Sayyid Qutb, Malik bin Nabi, Abu Bakar Hamzah. Satu dalam bahasa Inggeris dipanggil civilization. Ketamadunan, tamadunnya civilization. Iaitu juga berasal daripada city, bandar juga. Bahasa Arab Madinah, Madaniyah. Civilization, city atau civitas yang merujuk kepada bandar. Istilah ini digunakan oleh penulis barat pada abad ke-19. Jadi 5 istilah menggambarkan tentang peradaban. Sama ada hadharah, umran, madaniyah, tamadun ataupun civilization. Kemudian kita lihat peradaban. Apa perlu ada dalam satu peradaban? Iaitu kemajuan dari segi spiritual dan fizikal. Yang dikatakan peradaban, contohnya peradaban Islam, peradaban Barat. Maksudnya kat situ mesti ada unsur spiritual dan fizikal. Cumanya kalau peradaban Islam, contohnya spiritual dan fizikal mestilah seiring dengan ajaran agama Islam. Kalau Barat, mengikut tafsiran mereka sendiri. Jadi peradaban tu mestilah adanya pergerakan secara serentak. Kalau kedua-dua maju, maka ada unsur peradaban kat situ, iaitu spiritualnya maju, fizikalnya juga maju. Apa kandungan yang ada dalam spiritual? Contohnya elemen spiritual ni ialah rohani. Maksudnya unsur-unsur dalaman lah yang kita tak nampak. Unsur rohani, akhlak mulia, hati, budi, lemah lembut, sopan santun, nilai keilmuan, jati diri. Semua berkaitan dengan diri manusia. Benda yang berada dalam diri. Itu elemen spiritual, roh, spirit. Kemudian elemen fizikal juga, jasadi, benda yang kita nampak, sistem, infrastruktur, fasiliti, teknologi, bangunan-bangunan dan sebagainya. Maksudnya gabungan antara dua ni membentuk peradaban. Kalau kedua-duanya maju, maka majulah peradaban. Jadi elemen fizikal ni hanya berfungsi untuk menambah baik elemen spiritual. Menambah baik. Bukan fokus utama memberikan kemajuan dari sudut fizikalnya, tetapi fizikal tu hanya menambah baik nilai-nilai yang ada dalam spirit tadi. Contohnya ilmu Islam menerokai ilmu astronomi untuk mengetahui waktu dan arah kiblat yang tepat bagi menyempurnakan solat. Kalau kita lihat ilmuwan Islam dulu ni, mereka ni telah pun menguasai ataupun memajukan diri masing-masing. Mereka telah pun menghafal Al-Quran sejak daripada kecil, mempelajari ilmu macam-macam ilmu, ilmu itu, ilmu ini dan sebagainya. Maka mereka punya spirit tu, spiritual tu telah pun maju. Lalu dengan berkat ataupun keberkatan ilmu-ilmu yang pelbagai tadi, maka Allah ilhamkan kepada mereka tu untuk mencipta, menerokai ilmu-ilmu lain yang bersifat fizikal tadi. Contohnya ilmu astronomi yang boleh mengetahui waktu, tentang arah kiblat dan yang tepat dan sebagainya, membina masjid, membina balai cerap yang kita belajar. Kalau dalam contohnya dalam sains dan teknologi itu, ramai ilmu Islam telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam perkembangan sains dan teknologi. Jadi sains dan teknologi itu ialah elemen fizikal. Elemen fizikal itu kesan daripada elemen spiritual yang sangat maju, yang sangat tinggi. Sebagai contoh, kalau lihat ni, kewujudan banyaknya aplikasi-aplikasi tertentu hasil perkembangan daripada sains teknologi sekarang ni. Contohnya zakat fitrah secara online dan juga bayaran ataupun transaksi secara virtual kan, secara maya ni. Nak keluarkan, nak beli secara maya. Jadi kesemua aplikasi ni, perkembangan ni hanyalah bersifat fizikal, elemen fizikal, maju. Jadi kemajuan ni merupakan sebagai satu nilai tambah terhadap elemen spiritual yang telah pun maju. Jadi seiring pergerakan atau kemajuan secara seiring ni akan membentuk satu peradaban. Jadi kita boleh katakan kita ni sekarang sedang berada dalam satu bentuk peradaban. Kerana kemajuan fizikalnya sangat maju dengan perkembangan-perkembangan yang sangat tinggi dalam bidang sains teknologi ni. Cumanya berkaitan akhlak tu, kita sendiri boleh fikir sama ada akhlak kita ni maju juga seiring perkembangan fizikal ataupun macam mana. Sekiranya sama, maka tepatlah istilah peradaban kalau kita nak gunakan. Okey, apa kaitan etika dan akhlak dalam peradaban? Kaitannya macam mana? Kaitannya, sebelum tu kita tengok dulu, apa beza antara akhlak dan adab? Ada beza tak akhlak dan adab? Kalau akhlak tu
sifat spontan tanpa berfikir dan telah pun menjadi tabiat ataupun habit. Apa yang kita buat sehari-hari itu yang telah menjadi habit kita, itulah akhlak kita. Tapi adab tu peraturan yang dirancang, yang disusun oleh seseorang yang berfikir terlebih dahulu. Contohnya adab makan. Kalau pernah belajar sebelumnya adab makan, pertama kena duduk, kan? Kemudian mengambil makanan-makanan yang lebih dekat dahulu. Mengambil menggunakan tangan kanan. Sebelum makan baca bismillah. Lepas makan baca doa juga, alhamdulillah, dan sebagainya. Kemudian basuh pinggan. Itu adab-adab. Jadi adab-adab itu ialah peraturan yang dirancang, yang disusun supaya nampak lebih berakhlak mahmudah. Mahmudah. Jadi akhlak dan adab tu saling berkait lah. Akhlak tu sikapnya, adab tu ialah peraturannya yang menetapkan akhlak-akhlak mahmudah. Ni analogi, tamsilan ataupun contoh perumpamaan berakhlak dan juga beradab. Kalau berakhlak ni cara kita berkomunikasi yang baik dengan semua manusia. Kalau kita memang jenis cakap lemah lembut, cakap dengan bahasa yang tidak kasar, suka memuji, kan, maka itu semua akhlak-akhlak kita sesama manusia. Tetapi kalau contoh beradab ni, kita berkomunikasi juga. Tapi apabila kita berkomunikasi dengan seseorang yang mempunyai pangkat kedudukan, contohnya dengan raja ataupun Perdana Menteri ke, orang-orang yang ada jawatan tinggi ni, maka cara kita bertutur tu, berkomunikasi, perlulah mengikut peraturan tertentu. Maka itu namanya beradab. Itu contoh lah, contoh analogi dia. Kaitannya ialah, menurut Ibn Khaldun, sesuatu tamadun, sesuatu peradaban, sesebuah negara itu maju atau mundurnya berkaitan dengan akhlak-akhlak dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat atau ahli dalam negara itu. Contohnya, kalau negara itu akhlak masyarakat ataupun rakyatnya tinggi, maka negara tersebut akan nampaklah dia punya majunya dari segi elemen fizikal tadi. Tetapi apabila nilai akhlak tadi telah pun jatuh ataupun rosak, maka akan beri kesan juga kepada kemajuan ataupun perkembangan dalam tamadun atau negara tersebut. Sesungguhnya sebuah masyarakat itu akan ada lagi selagi ada akhlaknya. Sekiranya akhlaknya tiada, masyarakat akan lenyap. Ini pandangan yang dinyatakan oleh Ahmad Syauqi. Masyarakat itu dikatakan ada kalau masyarakatnya ada akhlak. Kalau masyarakat tiada akhlak, maka tiada masyarakat. Macam masyarakat Islam, kalau kita katakan masyarakat Islam, biasanya Islam ni dikenali dengan sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Kalau tiada unsur terpuji tadi, tiada unsur akhlak yang baik, maka masyarakat Islam tu seolah-olahnya macam tiada istilah masyarakat Islam. Ataupun contohnya negara Islam. Kita katakan negara Islam. Kalau namanya negara Islam, mestilah negara tu mengamalkan ciri-ciri Islam. Dengan akhlak masyarakat yang bagus, sistem pemerintahan dan sebagainya tu, mengikut Islam, barulah sesuai kita katakan negara Islam. Tapi kalau sebaliknya, maka satu persoalan kita fikirkan. Kemudian keruntuhan akhlak yang berlaku disebabkan masyarakat kurang daya tahan untuk melawan pengaruh asing. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang tinggi, nilai akhlak yang kuat akan membantu menjadi sebagai benteng untuk melawan apa-apa jua pengaruh daripada luar, pengaruh barat ke pengaruh asing dan sebagainya. Tapi kalau runtuh akhlak, maka kita punya benteng akan hilang, akan rapuh. Dan pengaruh-pengaruh ni mudahlah nak masuk dalam diri kita dan mengubahlah akhlak kita menjadi akhlak yang tidak menepati apa yang Islam kehendaki. Contohnya macam yang saya kongsikan dalam tajuk tugasan 2 tu, contohnya hedonisme. Dan budaya, cara berfikir, berseronok-seronok, bersuka-suka dan sebagainya. Itu contohnya pengaruh asing lah. Kalau akhlak kita tidak kuat, akhlak kita tak kukuh, maka tak ada apalah yang boleh membentengi atau menghalang diri kita untuk elak daripada terpengaruh. Jadi nilai akhlak tu sangat penting dalam sesuatu peradaban. Lebih-lebih lagi peradaban Islam yang ada nilai-nilai Islam. Okey. Kalau dapat lihat sini tamadun Islam. Kegemilangan, keruntuhan. Jadi tamadun Islam ni pada zaman dulu, semua pernah baca sejarah, pernah mengalami musim-musim atau kurun atau zaman kegemilangan. Contohnya
pada zaman apa? Zaman umat Islam mencapai kegemilangan dengan kelahiran ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang terkemuka, Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya pada zaman tu. Semua ilmu barat tu rupanya berpunca daripada hasil pemikiran tokoh-tokoh Islam. Pada zaman itulah Islam mencapai kegemilangan, sebab nilai-nilai akhlak, nilai ilmiah dia, intelek sangat tinggi. Tetapi akhirnya jatuh, runtuh. Disebabkan apa? Antara puncanya disebabkan nilai akhlak yang juga jatuh, dengan wujudnya sikap-sikap yang tak baik lah. Antaranya terpengaruh dengan budaya-budaya asing lah. Kemudian sukukan kepada kehidupan dunia dan sebagainya. Maka tamadun yang asalnya gemilang pun akan runtuh, akan jatuh juga. Okey, untuk mengatasi akhlak yang kurang baik ni ataupun akhlak yang mazmumah tadi, ada satu teori diwujudkan oleh Ibnu Miskawayh. Kena ingat nama ni, iaitu Ibnu Miskawayh. Ada 6 yang dicadangkan bagaimana cara mengatasi keruntuhan akhlak. Yang pertama, pegangan agama yang mantap. Ini memang hakikat lah. Kalau ada agama yang mantap, pegangan yang kuat, maka apa-apa pun memang dia dapat menghalanglah daripada terpengaruh. Agama memang sangat penting. Katakan tunjang lah, akar tunjang. Kalau pokok tu akar tunjang, maka kuat akar tu pokok tak tumbang. Tapi kalau rapuh, maka pokok pun akan akhirnya akan tumbang. Dan yang kedua, usaha dari individu, perlunya usaha dari individu. Kalau tiada usaha, tiada hasil. Hasil tu kesan daripada adanya usaha. Untuk dapat kesan keputusan yang baik, perlu ada usaha juga yang baik. Orang kata, untuk mengharapkan keputusan yang luar biasa, memerlukan usaha yang juga luar biasa. Tapi kalau mengharapkan hasil yang luar biasa tapi usahanya biasa, maka janganlah dimimpikan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi yang ketiga, cara mengatasi keruntuhan akhlak, mengetahui hakikat jiwa manusia. Kenapa manusia dijadikan? Semata-mata mengabdikan, menjadikan hamba kepada Allah. Maka kalau kita tahu hakikat ni, maka kita pun akan berubah ataupun mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Kemudian yang keempat, menjalani hidup bermasyarakat. Kerana bergaul sama masyarakat atau manusia lain ni, dia membantu kita mengubah diri kita. Akan menegur. Kalau kita ada buat salah, mereka akan tegur dan sebagainya. Kemudian bersahabat dengan orang yang baik. Bersahabat dengan orang yang baik. Sahabat yang baik ni akan memberi kesan baik juga pada diri kita. Kalau kita memilih kawan yang sebaliknya, maka akan beri kesan juga kepada diri kita. Maka pilihlah kawan, pilihlah sahabat yang baik supaya kita pun jadi baik. Dengan berkat daripada sahabat yang baik. Dan yang terakhir, mengambil berat terhadap rawatan rohani. Kalau merasakan diri kita macam ada buat sesuatu yang tak elok, sesuatu yang tak sehati sejiwa dengan kita punya naluri, pasti ada masalah, dan cepat-cepatlah kita cari rawatan dia. Banyakkanlah amalkan amalan-amalan yang digalakkan. Kita sebagai agama Islam, sebagai Muslim, kita dah diajar kalau ada rasa jiwa tak tenang tu, kena banyak-banyakkanlah berzikir, mengingati Allah. Dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah itu akan menenangkan, mendamaikan qulub, hati ataupun jiwa. Jadi inilah dia 6 cara, 6 teori, 6 tindakan yang boleh dibuat sekiranya untuk mengatasi keruntuhan akhlak yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawayh. Kesimpulan dia. Apa kesimpulannya? Ada 3. Banyak lagi tapi ni 3 yang nyatakan. Yang pertama, akhlak tu lebih sempurna kerana akhlak tu mengikut pandangan wahyu berbanding etika. Etika tadi berasaskan akal manusia, maka kuranglah sempurna. Kerana manusia itu sifatnya kurang sempurna, maka apa yang dihasilkan oleh manusia juga kurang sempurna. Apa yang terhasil daripada Allah yang merupakan maha sempurna, maka pasti apa yang dihasilkan itu juga sempurna. Itulah akhlak. Kemudian yang kedua, peradaban, kemajuan spiritual dan fizikal. Yang dinamakan peradaban tu mesti adanya unsur kemajuan pada 2 elemen utama, iaitulah elemen spiritual dan elemen fizikal. Dan yang ketiga, ketiadaan akhlak akan meruntuhkan sesebuah peradaban. Sesebuah tamadun yang mencapai zaman kegemilangan pun runtuh disebabkan keruntuhan akhlak. Jadi pergerakan
beriringan antara akhlak dan kemajuan fizikal perlulah seiring supaya peradaban tu dapat dijaga dan berkekalan hingga satu tempoh yang panjang. Jadi itulah sedikit kita punya perkongsian berkaitan topik pada minggu ini, minggu yang kedua.